bagi pasukan SRG OG dan juga CG Esports. Pembukaan permainan nampak agak perlahan semestinya, namun damage daripada Stormy seperti biasa pada fasa awal permainan mampu untuk memberikan output damage yang sangat-sangat tinggi. Poking damage yang dikeluarkan mampu untuk menurunkan ataupun menidakkan pergerakan CG Esports di bahagian tengah. Ya, dah 2 kali dah kita tengok. Awal-awal Ciku dah ada luka, pedih sebenarnya. Dah macam dikeluarkan oleh Stormy, tetapi bagaimana sekarang ini? Yums, dia gunakan Hilda sudah tentu akan terus memberikan tekanan kepada jungler milik pasukan CG Esports. Tengok, Gary nak dapatkan dia punya farm pun susah. Dia nak jadi petani dekat awal perlawanan ini. Ada pula gangguan daripada Yums. Beberapa gangguan yang dilakukan oleh Yums dengan sangat-sangat agresif ke atas pemain pasukan CG Esports dengan menggunakan Hilda sebenarnya jadi perkara yang lebih selesa untuk Yums, terutamanya nak pastikan yang tidak ada ruang bagi pasukan CG Esports nak berikan serangan. Tapi dalam masa yang sama, Valence baru saja dicari berterusan, diterima damage agak tinggi daripada pasukan SRG OG. Walaupun bayang-bayang Sekash dah pun merasuki Valence sebentar tadi, tetapi langsung tidak akan memaksa kerana kita tahu adanya crowd control daripada Grok Valence sebenarnya. Namun lihatkan bagaimana Gary terus berjaya pula beliau untuk dapatkan gold trap. Kali ini ada tekanan sebenarnya yang diberikan di bahagian River Land of Dawn. Kurang daripada beberapa saat saja lagi sebelum turtle yang pertama dibangkitkan. Tetapi untuk pasukan SRG OG dan juga CG Esports, mereka masih lagi nak memaksa pastikan mereka capai level 4 terlebih dahulu sebelum bertukar arah, memfokuskan kepada turtle yang pertama. Tapi sekarang ini, kalau kita tengok dengan kedudukan turtle pertama di bahagian atas, sebenarnya berikan sedikit sebanyak ruang untuk Yums melakukan zoning dengan sangat-sangat jauh ke bahagian belakang. Ya, ini adalah peluang yang sangat-sangat terbuka untuk SRG OG disebabkan damage yang besar diberikan kepada Valence, terpaksa untuk dia balik terlebih dahulu, tapi tetap berjaya untuk didapatkan. Gary dalam tekanan, Innocent pula masuk. First blood berjaya untuk didapatkan. Agresifnya awal lagi, tapi Grant sekarang ini masuk dengan naga hitam. Double kill untuk Innocent. Cukup agresif daripada pasukan SRG OG. Dapatkan turtle yang pertama, mereka terus saja mengunci 3 kill sebagai pembukaan permainan dengan cukup baik. Langkah kanan untuk pasukan SRG OG. Dan begitu untuk pasukan CG Esports. Kali ini mereka berada di posisi yang perlu untuk memastikan tidak ada lagi objektif seterusnya yang akan dikunci oleh pasukan SRG OG, sama ada daripada segi menara ataupun daripada turtle yang kedua. Tapi tengok macam mana mereka merata gold plating bahagian atas. Tapi posisi yang sama juga dilakukan oleh Yums untuk terus-menerus memberikan lagi pergerakan yang agresif kepada pemain pasukan CG Esports. Dan kali ini Stormy dia mula untuk berikan bantuan bahagian atas. Aduh, sakit. Yetri sakit, tapi anticipation cantik daripada Yetri berjaya dapatkan Stormy. Namun Cram memberikan pembalasan dendam. Yetri kembali ke base tanpa tekan butang recall. Agak selesa untuk pasukan SRG OG pada minit yang ketiga apabila 4 kill dalam genggaman berjaya untuk dikunci dengan rapi. Tapi CG Esports agak berani untuk mengganggu Sky punya buff, tapi Yums melakukan pertahanan dengan sangat-sangat baik. Ya, tengok bagaimana tadi charge kena, tapi tengok Yums jauhnya agak sikit rendah. Balance cantik sebenarnya. Ultimate yang dibuka sebentar tadi, namun damage yang masih lagi belum mencukupi untuk Ciku nak securekan kill ke atas Yums sebentar saja tadi. Namun tekanan terus diberikan kepada Gary yang baru saja level 5. Ada penggunaan Orange Shadow Kill yang terpelek pula masuk dekat Orange Buff. Sky kali ini cuba untuk diasak beberapa kali oleh pemain pasukan CG Esports. Tapi backup pada Cram. Wah, tak boleh nak pergi ke mana pula. Ada Petrify daripada Cram. Beku Valence dekat situ. Dia dah jadi batu lagi. Hilang dia. Hilang untuk seorang pemain di bahagian atas sebentar tadi. Tapi Stormy cukup agresif apabila Yetri yang terus diasak beberapa kali bersendirian di bahagian atas. 2 orang pemain daripada pasukan SRG OG tak nak bagi muka langsung. Tapi Innocent terus saja mengunci posisi Ciku di bahagian tengah. Apa agresifnya perlawanan ditunjukkan daripada Innocent. Saya ni kalau jadi Yetri tertekan mat kena dengan Stormy ni. Tapi 2 lawan 1 dekat bahagian atas. Bagaimana Yetri terus memberikan mega kill kepada Cram. Menara akan terus diberikan tumpuan oleh Stormy, tetapi tak ada minion wave. Namun mereka perlu untuk bertukar fokus di kat bahagian turtle. Stekais fokus kepada Gary yang terpaksa gunakan puncher. Tapi Oxygen kill daripada Stekais cukup kemas. Gary akan lenyap. Senyap terus posisi Gary sebentar tadi. Tapi untuk pasukan SRG OG kali ini mereka diastak Stormy di bahagian tengah yang beberapa kali juga dicari oleh Valence, tapi Valence terpaksa menggunakan flicker dengan lebih pantas. Tapi Sky mengunci turtle yang kedua dengan selamat. Kena sedut pula, ada Falling Star Moon cantik daripada Innocent, berjaya dapatkan 1 Purify untuk menyelamatkan diri. Cutting lane akan dilaksanakan terlebih dahulu, mungkin untuk memudahkan mereka
dapatkan menara di bahagian tengah. Walau bagaimanapun, lihatkan daripada segi ekonomi sekarang ini hampir ke 5,000. SRGOG mendahului, boleh dikatakan sangat selesa sebenarnya. Pada 5 minit waktu permainan, mereka dah peroleh 9 kill. Sekarang ini berbalas 1. Di bahagian atas kali ini pertahanan masih lagi dilakukan sehabis baik oleh Yetri supaya menara tersebut tidak berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan SRGOG. Tetapi dalam masa yang sama, pasukan SRGOG bertukar arah di bahagian bawah untuk memberikan sedikit tekanan kepada Amzik. Valence terpaksa untuk bergerak dengan lebih agresif dan fleksibel di bahagian atas dan di bahagian bawah. Giri, sakit tu sebenarnya daripada Yums. Sekarang ini hanya perbezaan satu level saja dengan Yums yang gunakan Roma. Tapi bagaimana Stekas? Dan penggunaan Ogi Shadow Kill, dia sedot pula 2 orang pemain. Clearance yang perlu untuk dilaksanakan dengan segera. Tapi bagaimana Stormy? Betul-betul dia bagi tekanan demi tekanan kepada mana-mana pemain daripada CG Sports. CJ Sport nampak gaya berada di posisi yang agak rumit untuk mereka mengenal pasti di manakah terletaknya kesilapan mereka. Sebab pasukan SRGOG terus-menerus memberikan lagi output damage yang semakin tinggi dan membenamkan satu persatu pemain mereka. Kalau kita tengok daripada segi position goal difference pun, masing-masing daripada pasukan SRGOG berjaya untuk mendahului daripada setiap pemain pasukan CG Esports. Dan ini dah menunjukkan di posisi sekarang ini, minit yang ke-6 dah masuk minit yang ke-7, SRGOG dah berjaya untuk makan dengan lebih banyak. Ada tarikan diberikan kepada Yums, namun Kram masuk semula dengan Petrify. Lihat bagaimana damage yang besar. Ramzik akan jadi mangsa yang berikutnya. Naga hitam terus terbang menjadi mangsa, tetapi dia turun bukan untuk berperang tapi untuk dikong. Tapi dalam masa yang sama, menara di bahagian bawah akan difokuskan oleh Innocent, sekaligus menjadi menara kedua yang berjaya untuk dipecahkan oleh pasukan SRGOG. Tapi di bahagian tengah ada pasukan Valence. Tengok macam mana Valence sondol, tapi Ciku sekarang ini tukar kepada Naga Hitam Kobeori. Satu orang yang cuba untuk diberikan tumpuan. Stekas patah balik, tapi Innocent masuk dekat bahagian belakang. Ciku akan dijadikan mangsa terlebih dahulu. Yetri dah gunakan decimation, juga akan memberikan mangsa kill kepada Kram. Tarikan baik daripada Amzik, dapat 2. Tetapi Innocent tersekat di dalam menara. Tak ada masalah, keras, sukar untuk tumbang. Keras dan juga kebal daripada Innocent. Tak ada masalah untuk bergerak dengan sangat-sangat selesa untuk mematikan langkah pemain pasukan CJ. Tetapi Amzik dicari. Amzik akan terus hilang, kena sedot pula dengan Stormy. Tak boleh nak ke mana-mana. Ada bayang-bayang yang merasuki juga daripada Stekas, yang menyebabkan Amzik terpaksa untuk tertumbang buat kali yang kedua. Ya, kali ini kali yang keduanya Amzik dijatuhkan oleh pemain pasukan SRGOG. Tapi kita akan lihat bagaimana di posisi Lord nanti. Dalam masa yang sama, bagaimana pasukan SRGOG mereka terus-menerus cuba untuk menutup ruang daripada adanya peluang untuk CG Esports nak berikan serangan yang berbeza. Sekarang ini Yums dia kat depan. Dia pastikan yang Valence tak boleh nak ke belakang sangat, dapatkan damage gila mereka. Dan Innocent pula bukanlah satu tangkapan yang mudah untuk dicari oleh pasukan CG Esports. Ya. Tambah pula sekarang ini dengan jurang ekonomi semakin ketara, 9,200 gol. Beza yang cukup jauh antara pasukan SRGOG dan juga CG Esports. Ya, juga Stekas dapatkan Lord. Juga kita tengok daripada perbezaan level, sangat-sangat jauh juga sebenarnya. Sekarang ni Gary level 10, 3 level perbezaan dengan Stekas. Jadi sudah tentu itu kelebihan yang sangat-sangat ketara sebenarnya untuk pasukan daripada SRGOG. Bagaimana Lord telah pun mula untuk berharap sama anak-anaknya dekat bahagian bawah. Tapi menara yang perlu untuk diberikan tumpuan, masih lagi ada untuk defense. Kena sedikit sukar untuk SRGOG nak dapatkan ini turret. Tapi bagaimana sekarang ini Gary yang menerima damage lagi besar daripada dia yang bagi damage kat orang. Tapi Gary dah pun dijadikan mangsa. Innocent yang berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Sekarang ini CG Esports kekurangan daripada segi manpower. Kita tengok bagaimana Innocent sentiasa berada di barisan hadapan. Amzik tunggu peluang yang terbaik untuk gunakan dia punya penggunaan Ammo Fender. Tarik Stormy tapi dia purify. Boleh saja melarikan diri, tapi Valence masuk ke depan namun terpaksa untuk gunakan flicker. Untuk pasukan CG Esports kali ini berada di posisi yang perlu untuk bertahan. Ada Lord di bahagian bawah untuk pasukan SRGOG memberikan serangan lagi kepada pasukan CG Esports. Tapi tengok macam mana Holy Defense di bahagian bawah berjaya untuk dipecahkan. Sama juga di bahagian tengah. Sky sibuk untuk memancing pasukan CG Esports keluar daripada perkarangan base mereka. Cantik tarikan tu, dapat 3 daripada Amzik. Tapi follow up dekat mana mereka belum cukup damage. Namun Giri berjaya untuk mendapatkan Yum terlebih dahulu. Kali ini Yetri cuba untuk masuk jauh nak tekan decimation tu. Namun Yetri hanya memberikan makanan saja kepada Stekas.
Hanya berbaki 4 orang yang masih lagi berdiri untuk CG Esports. Terus menerus untuk pasukan SRGOG, mereka mengunci apa yang mereka inginkan. Sekarang ini dah 11,400. Perbezaan gol antara kedua pasukan. SRGOG dah berada di posisi yang itemization mereka dah hampir lengkap. Namun untuk pasukan CG Esports dia lagi suka. Bayangkan, untuk posisi sekarang ini pada minit yang ke-10 nak siapkan lagi satu itemization pun tak cukup lagi untuk Chico. Dan membezakan lagi macam mana output damage daripada Stormy. Tak ada masalah pun nak 1v1 sekalipun dengan posisi daripada Chico. Jadi bila setiap kali adanya IMU ataupun Ultimate Kopiori macam awak cakap tadi, tak ada masalah besar sangat untuk SRGOG nak tangani daripada pasukan CG Esports. Tapi Coach Shadow masuk dalam badan Gary. Bagaimana sekarang ini paksaan kedut tak dapat sesiapa. Namun minion wave dekat bahagian bawah dah pun hampir tiba, tetapi mereka akan bersabar terlebih dahulu. Tengok ekonomi sekarang, 4,000 gol dah lama 10 minit. Cukup setara kedudukan yang sangat-sangat selesa sebenarnya untuk pasukan SRGOG. Jadi CG Esports perlu untuk merencanakan sesuatu bagaimana untuk mereka melakukan pertahanan sekarang ini. Pertahanan yang perlu untuk dilakukan, tapi kurang daripada 30 saat lagi untuk adanya lot yang kedua. Tapi kalau untuk pasukan SRGOG, mereka tak adalah terpaksa sangat nak dapatkan lot kalau nak dibandingkan dengan pasukan CG Esports. Di posisi sekarang pula, pasukan CG Esports yang perlu untuk jaga posisi mereka. Tapi Innocent lompat masuk ke dalam, selamba je dia dekat situ, nyawa dia penuh lagi. Siapa nak tumbangkan dia? Amzik yang akan jadi mangsa yang seterusnya. Masuk dalam tower pun tak ada masalah, tetapi sekarang lot yang telah pun mula muncul yang akan diberikan tumpuan sebenarnya. Lepaskan daripada SRGOG. Lot yang cuba untuk diberikan fokus, tapi Innocent yang menjadi pemain berada di barisan hadapan untuk memastikan CG Esports tak boleh nak gerak jauh. Dia bersama dengan Yums menjadi tunjang utama untuk pasukan SRGOG untuk memastikan Sky kali ini tak ada masalah lagi untuk kuncikan lot yang kedua. Namun untuk pasukan CG Esports, apabila mereka dah kehilangan lot 2 kali secara berturut-turut, kali ini mereka masih lagi perlu berada di posisi bertahan berhadapan dengan pasukan SRGOG. Dengan arah daripada kedudukan lot ini akan jadi satu perkara yang lebih sukar untuk CG Esports. Ya, bagaimana mereka perlu melakukan pertahanan sekarang ini. Lot yang kedua, demi slot yang boleh saja untuk menghentak ini bertetarat dekat bahagian bawah untuk pasukan daripada CG Esports. Bagaimana Innocent yang memang sukar untuk ditumbangkan, dah jauh mengungguli, tambah pula Verify, lagi mudahlah untuk dia bergerak apabila kena gerak kontrol. Okey, sekarang ni ada lot di bahagian bawah untuk pasukan SRGOG. Tapi untuk CG Esports, mereka tak boleh nak lakukan kesilapan. Satu saja kesilapan sekarang ini akan menidakkan pergerakan mereka. SRGOG boleh nak bergerak dengan lebih agresif. Dah ada lot yang menghentak. Ini heavy turret di bahagian bawah. Lot akan hampir tiba. Cantik tarikan nama Vendor daripada Amzik. Dapatkan 2 orang pemain, tetapi kedua-duanya selamat. Innocent memang selamat langkah kat depan tu. Hai, tak ada siapa yang boleh untuk tumbangkan dia. Tapi menaruh dekat bahagian tengah pula akan diberikan tumpuan. Innocent gunakan falling star moon, tapi naga hitam ini akan terus terbang. Bagaimana Yetri mengalau, tapi Amzik akan ditumbangkan terlebih dahulu. Balance akan jadi mangsa. Stormy berjaya dapatkan 1. Minenda pun sampai. Bagaimana sekarang ini Gary cuba untuk melakukan clearance dengan penggunaan panca, tapi Gary akan hilang. Sekarang ini hanya berbaki 2. Yetri gunakan dimension dapatkan 1, tetapi Yetri akan diberikan tumpuan juga, akan lenyap double kill. Hanya berbaki Chico seorang diri saja yang perlu untuk melakukan pertahanan. Dia pula pakai Valentina, sukar sebenarnya nak melakukan pertahanan. Chico dia berikan tumpuan. Chico dicari Oki Shinoki, sakit daripada Sekai. Gergasi merah SRGOG Esports akan menuju ke peringkat akhir. Pasukan Selangor Red Giant OG Esports masih lagi berada di tahta tertinggi apabila mereka menjadi pasukan pertama yang melayakkan diri pergi ke peringkat M7 dan sekaligus menjadi wakil yang pertama juga berada di peringkat Grand Final untuk MPL M1 musim ke-16. Namun begitu untuk CG Esports, masih lagi tak perlu bersedih dengan jauh. Mereka masih lagi perlu untuk bermain di lower bracket. Masih lagi menunggu siapakah yang akan berhadapan dengan mereka di lower bracket.